Itu dia gambar-gambar detik-detik kejayaan yang dikongsi bersama oleh tetamu jemputan istimewa kita hari ini, di mana beliau akan berkongsi mengenai kisah fotografi dan videografi yang dikatakan menarik dan juga kreatif sekaligus melahirkan usahawan yang berdaya saing. Dan bersama saya tak lain tak bukan untuk saya perkenalkan adalah Ketua Pegawai Eksekutif Prestige Media Studio Sdn Bhd, Encik Sufian Haji Osman. Dan terima kasih Encik Sufian kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Koresponden Bernama. Dan mungkin Encik Sufian boleh kongsikan terlebih dahulu mengenai latar belakang Encik Sufian dan juga Prestige Media Studio Sdn Bhd. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul dan juga Bernama Koresponden kerana beri peluang kepada saya dan tim Prestige Media Studio slot dalam pagi ini. Prestige Media Studio sebenarnya berorientasikan perkhidmatan korporat fotografi dan mensasarkan perkhidmatan bagi majlis-majlis anugerah yang berskala besar dan juga acara-acara istiadat seperti majlis convocation di Institut Pengajian Tinggi Awam. Dan alhamdulillah dengan passion kami setiap tahun bertahun-tahun pakar dalam bidang ini bukan sahaja tumpunya kepada kualiti teknikal, tapi jauh lebih penting adalah memberi nafas baru dan selesa serta memahami problem ini prediction dalam setiap majlis yang kami biasanya diamanahkan. Dan alhamdulillah banyak daripada pelanggan kami di IPTA melantik sebagai jurugambar rasmi untuk itu. Tahniah diucapkan. Okey Cik Sufian, kita lihat kan bagai cendawan tumbuh banyak sekali syarikat dan individu di luar sana yang tampil dalam bidang yang sama iaitu seni fotografi ya. Dan apakah yang membezakan Prestige Studio berbanding dengan yang ada di luar sana? Baik, sebenarnya kami melihat kepada perkhidmatan yang berkesan dan juga hasil akhir. Kalau kita lihat perkhidmatan berkesan itu, kami bukan saja fokus kepada kualiti teknikal dan juga kepakaran tenaga kerja semata-mata, tapi ianya keseimbangan dari segi maklumat yang berkesan iaitu information efficiency. Jadi maklumat itu sangat penting untuk setiap majlis ataupun anugerah yang kita cover, kita dapat sampaikan. Dan yang paling penting ialah kita mampu menjudahkan kerja tersebut dengan sempurna. Dan kepakaran kami bukan sahaja dari segi teknikal dan juga kemahiran komunikasi, dan pastinya dari segi workmanship, hasil akhir. Kalau kita lihat sentuhan akhir yang biasanya Prestige Media mesti mengambil kira dari segi material seperti Royal Canvas, sebab biasanya projek yang kami handle melibatkan tokoh-tokoh korporat, pemimpin-pemimpin tanah air, tuanku sultan dan tuanku chancellor dan sebagainya, yang melibatkan durasi serahan perkhidmatan itu kurang lebih 30 minit contohnya. Dan kalau convocation biasanya 24 jam. Serahan melibatkan ribuan gambar yang mesti siapkan. Itu pastinya memerlukan satu komitmen dan juga kepakaran yang jelas dari segi teknikal, komunikasi dan juga hasil akhir. Itu yang kami tekankan. Pengalaman dah banyak sekali Prestige daripada VIP sehingga ke rakyat marhain. Dan mungkin Cik Sufian boleh kongsikan sedikitlah antara pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang menempuhi bidang fotografi ini. Okey, sebenarnya boleh dikatakan sepanjang kami berada dalam industri ini, pengalaman kita bergerak begitu baik dan sebenarnya pengalaman bermula sejak tahun 2002 lagi, tapi diperbadankan tahun 2016. Dan Prestige Media Studio ini mendapat kepercayaan bukan sahaja daripada Institut Pengajian Tinggi Awam, bahkan daripada agensi-agensi kerajaan, dan kami melihat ianya merupakan satu komitmen untuk meneroka bagaimana passion yang kami dalam bidang fotografi korporat. Dan antara pengalaman yang biasanya menjadi satu yang kenangan terbaik bagi kami apabila kami berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang sangat terkenal di dunia, contoh Sultan Brunei kan, dan juga pemimpin tersohor di Malaysia, dan itu adalah merupakan kenangan dan juga pengalaman yang terhebat yang kami tempuhi sepanjang dalam industri ini. Okey, sesuatu pengalaman yang begitu menarik sekali. Okey Cik Sufian, kita nak berkongsikan sesuatu pandangan Cik Sufian mengenai seni bidang fotografi dan juga videografi ini. Dikatakan ada segelintir pihak mengatakan ini adalah bidang yang tak ada masa depan, yang tak ada hala tuju. Kadang-kadang sebagai mak bapak pun katakan anak jadikan ini sebagai hobi semata, jangan jadikan sebagai kerjaya. Dan mungkin Cik Sufian boleh mengubah persepsi ini. Baik. Silakan. Saya melihat ia sebagai satu subjek yang sangat universal, kreatif, kerana bidang fotografi ini sebenarnya merupakan satu bidang yang boleh diteroki oleh sesiapa sahaja. Contoh macam saya sendiri merupakan graduan dalam bidang perancang bandar dan bekerja di firma arkitek selama 2 tahun. Alhamdulillah. Selepas itu saya mula meneroka dan memulakan perniagaan fotografi tahun 2002. Dan bidang ini sebenarnya tidak sahaja tertumpu kepada golongan-golongan tertentu. Bahkan
kanak-kanak ya, sekolah rendah, sekolah menengah, sebab sebenarnya dunia sudah di hujung jari. Betul. Tekan Google dan mereka belajar atas minat, tak semestinya mereka adalah graduan dari bidang tertentu dan mereka akan menjadi seperti apa yang mereka belajar. Dan oleh kerana itulah kami sebenarnya merupakan mentor di inkubator fotografi di banyak IPTA di Politeknik Malaysia, di mana kita memberi latihan kepada banyak pelajar-pelajar yang bidang mereka adalah bidang yang lain. Ini dipanggil extra expertise, skill. Dan saya melihat ia merupakan satu extra expertise yang mereka kena teroka, dan ada di kalangan pelajar-pelajar yang kami latih menjadikan ia sebagai satu kerjaya dan mendapat pendapatan setelah mereka tamat belajar. Dan tak semestinya sebagai pekerjaan tetap, part-timer pun boleh. Itu sebab kami membina pusat latihan. Nanti saya akan terangkan. Yang penting kita polish bakat yang sedia ada tu ya. Sebab saya tertarik ya, kadang-kadang skill itu kadang-kadang lahir secara semula jadi dan kadang-kadang perlu dipelajari untuk memantapkan lagi skill tersebut. Dan sekiranya mereka di luar sana ingin mendapatkan pembelajaran mengenai fotografi, di manakah mereka perlu menghubungi Cik Sufian atau Prestige Media Studio? Baik, Prestige Media Studio HQ ya, ibu pejabat berlokasi di Seri Kembangan. Dan alhamdulillah sebenarnya sejak daripada awal Januari 2019 lagi, kami sedang rancak membina pusat latihan pembangunan, bukan saja dijadikan sebagai pusat persinggahan dan one stop center, insya-Allah akan dijadikan sebagai pusat latihan fotografi yang berlokasi di Feri Sabak Kuala Rompin, Pahang, yang sangat berhampiran dengan hutan negeri Rompin yang sangat terkenal sebagai hutan hujan tropika yang tertua di dunia. Ini antara lokasi ini adalah pembangunan yang kami telah pun bina sejak awal Januari 2019 lagi, dan kini dah berada di fasa yang terakhir. Dan apabila telah siap, kami akan wawarkan supaya ramai peminat fotografi, sama ada beginner, boleh menghubungi kami di www.prestigemediastudios.com ataupun terus ke hotline 016 322 1691 untuk menjadi apprentice kami. Sebab kami sebenarnya mewujudkan satu pusat apprentice kerana kesinambungan daripada latihan-latihan yang telah pun kami berikan di inkubator di Politeknik, di IPTA yang telah pun kita jalani secara passion sejak bertahun-tahun. Dan Cik Sufian, selalunya jangka masa tempoh pembelajaran itu berapa lama masa yang diperlukan? Ada tempoh jangka masa pendek dan jangka masa panjang ya? Okey, sebenarnya bergantung kepada modus operandi, dan juga kita lihat ada yang untuk peringkat permulaan, fotografi asas, fotografi pertengahan, ya, fotografi advance. Jadi sebenarnya pusat latihan ini akan mensasarkan sesiapa saja berminat, boleh terus mendaftar di Prestige Media Apprentice. Dan sebenarnya kami cuba nak membawa bagaimana medium keterbukaan pihak institusi untuk membuka peluang kepada pelajar-pelajar dalam bidang yang berlainan, dan apabila kita memasuk dalam sistem pembelajaran untuk membuka minda mereka melihat ini sebagai satu platform baru. Dan apabila wujud pusat latihan fotografi itu nanti, saya melihat bagaimana nilai tambah untuk mereka keluar daripada biasanya di institusi pengajian tinggi ataupun di Lembah Kelang, tapi kami akan membawa mereka ke satu lokasi yang lebih kepada flora dan fauna. Itu yang kami nampak dan kami sedang rancang. Dia sesuatu yang menarik sekali untuk diketengahkan, dikembangkan. Dan Cik Sufian, sebenarnya kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini, pastinya dengan lebih banyak lagi persoalan akan saya tanya sekembali nanti. Teruskan setia bersama kami di dalam Koresponden Bernama. How about the photo, sir? It's amazing. Masya Allah, Masya Allah, Akbar. Amazing. So beautiful. Dan terima kasih Prestige kerana mengambil gambar yang sangat-sangat cemerlang. Tak lupa juga kepada Prestige Image Media kerana mengambil gambar yang sangat cantik untuk dikenang sampai bila-bila. Sikit. 然后也谢谢这个 Prestige 拍到我们的照片那么美。 Itu dia Cik Sufian, dapat kita saksikan antara para pelanggan yang meluahkan kegembiraan melihat hasil kerja. Dapat kita saksikan daripada raut wajah mereka betapa gembiranya, dan itu sedikit sebanyak memberikan kepuasan juga kepada Prestige Media Studio ya. Dan mungkin Cik Sufian boleh kongsikan sedikit rahsia kejayaan dan juga amalan sehingga bertahan ke hari ini melalui Prestige Media Studio. Baik, sebenarnya tak ada rahsia ya Nurul.
Saya bermula apabila saya menggariskan beberapa bidang yang saya akan ceburi setelah menamatkan perkhidmatan di Dasar Arkitek, mempunyai sifu Profesor Datuk Seri Dr. Asyik Abdul Rahim yang sangat hebat, mengajar saya tentang bagaimana dunia perniagaan, dan saya meletakkan bagaimana nawaitu saya iaitu fardu kifayah. Sebab kita lihat fotografi ini adalah merupakan satu cabang dan juga seni kehidupan. Sebab tanpa cahaya tak ada kehidupan, begitu juga dengan fotografi. Jadi keduanya saya melihat tentang selain pada fardu kifayah, sebab fotografi itu sendiri kalau kita lihat banyak cabang. Fotografi forensik, fotografi flora dan fauna, fotografi dokumentasi, fotografi terlalu banyak. Dia very universal. Dan yang keduanya saya melihat tentang saya meletakkan ibu saya sebagai tempat yang tertinggi. Apa juga keputusan saya, ibu adalah tempat rujukan. Dia adalah tempat di mana bermula, dan saya tinggal di Seri Kemangan. Kalau saya bawa kalau saya mendapat projek di luar daripada Lembah Kelang, saya akan pastinya membawa ibu saya ke mana-mana. Dan kini kami telah pun kembali di Kuala Lumpur Pahang. Dan saya melihat bagaimana rezeki itu datang mencurah-curah sebenarnya apabila kita meletakkan ibu sebagai satu tempat yang tertinggi. Sebab ibu saya adalah merupakan satu cermin kejayaan dan merupakan satu pandangan tanpa prejudis. Memberi komen, memberi pandangan dan sebagainya. Keketuaan kedua adalah hubungan saya dengan isteri, adik-beradik. Adik-adik saya merupakan pengarah untuk syarikat yang sangat erat dan pastinya memberi satu kekuatan, kejayaan pada syarikat. Dan yang terakhir sekali pastinya kaki tangan. Untuk pengetahuan Nurul, kaki tangan saya sebenarnya sangat beramanah, bertanggungjawab, dan pastinya buktinya setelah saya sibuk dengan menguruskan cawangan-cawangan, SQ saya tinggalkan dengan kepercayaan sepenuhnya kepada kaki tangan saya di Seri Kembangan. Begitu sahaja, ya? Yes, itu sebabnya kekuatan kita atas kepercayaan, atas kaki tangan kita, atas orang di sekeliling kita. Itu antara yang boleh saya kongsikan itu dengan sebenarnya Nurul. rezeki juga Cik Sufian ya sebenarnya. Rezeki itu datang daripada pelbagai sudut. Betul. Dan juga Cik Sufian ni dikira beruntunglah juga ya kerana didatangkan dengan disekelilingkan dengan perkara yang baik-baik belaka dan aura pun positif sahaja. Dapat saya rasakan sehingga ke sini sebenarnya. Okey, dan Cik Sufian dapat kita saksikan bahawa kebahagiaan ataupun kepuasan daripada hasil kejaya itu ataupun hasil fotografi itu adalah menerusi kepuasan daripada pelanggan itu sendiri, ya. Dia secara tak langsung adalah merupakan satu refleksi. Dan bagi Cik Sufian sendiri dah lama berkecimpung dalam bidang fotografi. Cik Sufian dapat simpulkan mengenai hala tuju bidang fotografi di Malaysia. Adakah kita sudah sampai ke tahap antarabangsa ataupun kita punya budaya tersendiri, trademark Asia tersendiri? Bagaimana? Baik, terima kasih Nurul. Soalan yang sangat baik. Saya melihat fotografi di Malaysia sebenarnya mempunyai satu aras yang standing di peringkat antarabangsa, bahkan tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kita lihat bagaimana fotografi itu sendiri adalah merupakan satu subjek yang universal. Kreativiti anak Malaysia juga boleh kita banggakan. Sebab itu kita melihat bagaimana banyak universiti IPTA, IPTS Malaysia telah pun menjadikan fotografi sebagai salah satu subjek ataupun bidang. Seperti contohnya banyak universiti awam, universiti swasta menjadi graduan mereka yang sangat kreatif. Jadi tidak ada kurang dan tidak ada lebihnya. Bagi kami di Prestige Media Studio, bukan itu sahaja yang kami melihat dari segi hasil kreativiti, tetapi jauh lebih penting ialah dari segi material. Contohnya ramai yang tidak sedar bagaimana kami menggunakan material yang dipilih. In-house production, contohnya kami memiliki ProLab sendiri, Minilab sendiri, dan barang-barang yang kami beli itu mengambil kira juga tentang kualiti long lasting yang kami import daripada United States of America, USA. Dan kita lihat bagaimana demografi USA itu, mungkin ini perincian yang sangat detail ya Nurul. Warna kulit di Amerika putih kuning, warna kulit kuning lasak kan, dan gelap sama seperti Malaysia. Dan mungkin kenapa apa kaitannya kan? Ya sebenarnya berkaitan juga dengan pulpa, iaitu kertas, chemical. Dan kami tak beli barangan ataupun produk pulpa, chemical paper daripada Hong Kong ataupun Jepun disebabkan faktor itu. Perkara ini ramai rakyat Malaysia tidak mengetahuinya. Hanya sekadar kreativiti di hadapan mata di skrin, tapi apabila dicetak sejauh mana kertas tersebut mampu bertahan. Adakah 10 tahun, adakah 20 tahun, adakah 100 tahun? Ya, itu adalah end product yang untuk kita simpan ke generasi akan datang. Ya sebenarnya. Okey Cik Sufian, sebenarnya saya tertarik dengan buku di tangan saya iaitu Komposisi dan Cahaya. Mungkin Cik Sufian boleh kongsikan lebih lanjut mengenainya, dan adakah ianya sangat sesuai bagi golongan fotografer ataupun mereka yang baru nak menempuh menceburi bidang fotografi ini, bagaimana? Baik, terima kasih Nurul. Buku yang kami bawakan ini merupakan hasil daripada
tokoh ataupun ikon fotografi negara yang juga merupakan guru saya, iaitu Allahyarham Rizwan Ahmad ataupun sangat dikenali sebagai Pak Wan ya. Kalau kita lihat penulis bukan calang-calang, merupakan jawatan kuasa istilah fotografi Dewan Bahasa dan Pustaka ya, ahli kehormat Angkatan Seni Foto National Exfon dan juga merupakan ahli persatuan untuk pekerja filem Malaysia. Dan kalau kita lihat buku ini sebenarnya lengkap ya, dan merupakan panduan bagi peminat fotografi sama ada yang berhobi atau menggunakan sebagai bidang kerjaya. Dan sebenarnya buku ini kami berikan secara percuma kepada mana-mana apprentice kami yang mendaftar dengan kami di www.prestigemediastudio.com ataupun page rasmi kami iaitu Prestige Apprentice, di mana apabila mereka belajar, mereka dapatkan buku, dapat ilmu dan ia merupakan permulaan yang baik dan lengkap dengan termasuk fotografi digital. Dan ini merupakan hasil nukilan daripada Allahyarham Pak Wan sebelum beliau meninggal dunia lah. Dan kalau kita lihat buku ini merupakan limited edition. Semalam saya baru saja bersama dengan keluarga Allahyarham Rizwan Ahmad dan sangat terkenal di Malaysia. Saya rasa kalau fotografer pasti terkenal dengan Pak Wan ini. Dan ini adalah guru yang mengajar saya tentang fotografi, mengenal apa itu fotografi dan saya bermula dengan nasihat Allahyarham, dengan bimbingan, dan hari ini saya sangat kenang jasa Allahyarham Pak Wan dan keluarganya sangat terkenal jugalah. Kalau kita sebut nama Indra Cik Muda, Abang Ikhlas Rizwan ya, itu antara ikon fotografi di Malaysia waktu ini. Ya, dan Cik Sufian berkesempatan untuk berburu ya. Dan terima kasih Cik Sufian. Sebenarnya masa ni sangat mencemburui kita, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan, dan terima kasih kepada Cik Sufian Osman merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Prestige Media Studio atas perkongsian yang saya kirakan sangat menarik. Dan koresponden bersiaran sehingga di sini saja. Saya Nur Hidayah Umul. Assalamualaikum dan salam hormat.